Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahia Susoni binti Zulkifli, berumur 16 tahun, dari kelas 4A Ikhlas dan bersekolah di SMK Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu, atau lebih dikenali sebagai Sebah. Saya merupakan pengawal pusat sumber sekolah dan memegang jawatan sebagai penolong bendahari. Dan juga saya merupakan ahli aktif di dalam Cadet Bomber. Sebelum saya memulakan sesi saya ada menyediakan serangkap pantun pembukaan, iaitu rajin baca buku jadi orang pandai, kalau ada ilmu dipandang mulia. Buku ini bertajuk Coconut Shade 1. Buku ini merupakan nukilan penulis yang wajahnya sering muncul dalam mengasyarakan beberapa program di kaca TV, iaitu Ahmad Fetri Yahya. Buku ini diterbitkan dan diedarkan oleh Buku Puris. Beliau mencoretkan beberapa buah artikel serta puisi yang sinonim dengan bahasa puitis yang digunakan olehnya semasa bersiaran. Beliau mengharapkan ada yang mengutip inspirasi dari apa yang ditulis, juga ada yang mengambil iktibah dari apa yang dikarangnya. Banyak pengajaran yang ada di dalam buku ini, lagi-lagi mengenai isu generasi muda, masyarakat dan remaja kini. Antaranya tentang kehidupan seharian seperti agama, keluarga, perjalanan hidup, cinta, gadget, teguran dan macam-macam lagi. Di dalam buku ini, banyak pengajarannya yang tersendiri dan ada juga nasihat yang dapat kita pelajari dan menjadikan teladan dalam kehidupan seharian kita. Ada beberapa nasihat dan teguran yang saya perolehi dari buku ini, seperti teguran ilahi, hujan itu indah, teguran Allah itu hikmah. Namun, hanya hati yang berdenyut dengan iman sahaja dapat merasai getar itu. Contohnya, apabila sakit, baru kita ingat kepada Allah. Selama ini kita lalai dan leka. Apabila kita sakit, baru kita ingat kepada kematian dan bayangan maut. Ia sukar untuk menjelma dalam minda saat kita begitu asyik dengan dunia. Barangkali sudah lama sangat tidak beristighfar, jadi banyak-banyakkanlah beristighfar dan berzikir kepadanya. Selain itu, masalah cinta selalu dikaitkan dengan generasi muda pada zaman ini. Menjadi mangsa cinta itu ialah lumrah remaja dan orang muda untuk mengikut rasa. Ini kerana mereka merasakan bahawa mereka sudah dewasa. Sering kita baca di dada-dada akhbar, ramai anak gadis telah lari dari rumah kerana cinta. Umur baru setahun jagung, sudah pandai ikut lelaki. Jam 2 pagi, keluar ikut tingkap dan akhirnya terus sesat. Malah, cinta itu diraihkan tahun baru, Valentine, konsert dan pelbagai lagi sambutan malam yang melalaikan menjadi sarang cinta membiak. Janji bertaburan di bibir-bibir, tenggelam dalam asmara, lupa diri, lupa agama, lupa segalanya. Itu merupakan kata-kata puitis yang dipetik dari buku Coconut Shade 1 ini. Hebat sungguh pandangan cinta ni kan? Tapi kalau cinta itu menuju ke arah kebaikan, itu lebih baik daripada cinta separuh jalan yang menyakitkan. Seterusnya ialah mengenai soal gadget. Semua orang pasti memiliki gadget, lagi-lagi dengan teknologi baharu sekarang, seperti telefon pintar, laptop dan yang terbaru sekarang ialah televisyen pintar. Penggunaannya hampir sama dengan ciri-ciri telefon pintar. Gadget berinternet ibarat lautan tanpa sepadan, mampu memberi masyarakat pelbagai ilmu. Namun, bagi golongan kanak-kanak dan remaja yang dipenuhi perasaan ingin tahu, peneroka, laman sesawang tanpa kawalan pastinya mengundang impak negatif. Mata yang membaca pasti terus tertumpu pada status yang dikemas kini oleh pengguna di media akaun sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan laman media sosial yang lain. Jumlah like serta komen yang diterima menunjukkan pelbagai reaksi dari perspektif yang berbeza dan banyak lagi dari sudut keburukan gadget ini, seperti dapat mempengaruhi kehidupan seharian dan juga mudah untuk mendapat penyakit mental seperti stres, overthinking atau depression.
jika mendapat komen yang buruk atau dikecam oleh pengguna atau lebih dikenali sebagai netizen. Tetapi, gadget ini ada juga dari sudut kebaikannya jika digunakan dengan betul dan tidak melampaui batas masa yang telah ditetapkan oleh keluarga atau diri kita sendiri. Seperti sekarang, banyak aplikasi yang dapat mengawal masa penggunaan aplikasi, lagi-lagi aplikasi kegemaran kita, dan ia dapat menetapkan masa penggunaan aplikasi mengikut kehendak kita. Kalau tentang perancangan pula, semua orang ada rancangan masing-masing. Tetapi kalau ada rancangan kita yang tak kita harapkan dan tak menjadi, pasti kita akan berasa kecewa dan marah. Kan? Tenang dulu, jangan bertindak di luar kawalan, kerana semua itu ada hikmah di sebaliknya. Dan ingat kata-kata ini, kita merancang, tapi Allah juga merancang untuk kita. Dan Allah ialah sebaik-baik perancang. Jadi jikalau ada rancangan yang tak menjadi dan tak terjadi dengan baik atau sempurna, kita perlulah yakin bahawa Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Contohnya seperti perkahwinan, sambutan hari lahir, balik kampung dan lain-lain lagi. Dan akhir sekali, jika kita gagal dalam peperiksaan atau pekerjaan, pasti kita akan berkata kepada diri kita sesuatu yang negatif. Seperti, kenapa aku tak macam dia? Kenapa aku tak pandai? Kenapa aku tak bijak? Kenapa dan kenapa? Dan sesuatu yang paling buruk ialah memburukkan diri kita sendiri. Tetapi ingat kata-kata ni sebelum berkata-kata buruk dan berfikiran seperti itu. Tiada istilah gagal dalam hidup, kerana hidup sebenar hanya bermula selepas kematian. Dan satu lagi yang amat menyentuh hati saya tentang persahabatan. Dunia akhirat, pasti semua orang mempunyai sahabat atau lebih dikenali sebagai BFF, Best Friend Forever, atau BFFE, Best Friend Forever and Ever. Pentingnya dengan siapa kita bersahabat, kerana sahabat dapat mempengaruhi kita ke arah baik dan buruk. Jadi apabila kita mempunyai ataupun kita mempunyai sahabat atau ingin menjadi sahabat, kita perlulah pandai memilih sahabat yang dapat memupuk kita ke arah baik atau kebaikan. Seperti selalu bersama kita semasa susah dan senang, memahami dan memberikan kita kekuatan semasa kita berada di bawah. Kata-kata ini dipetik daripada kisah Ahmad Ammar, seorang pemuda yang kematiannya dicemburi oleh ramai umat Islam, dan kisah-kisahnya yang amat menyentuh hati pembaca buku. Dan kisah Ahmad Ammar ini ada diedisikan dan diterbitkan buku-buku seperti buku, contohnya tajuk Ahmad Ammar. Okey. Dan persahabatan yang ukhuwah di dunia dan di akhirat. Itu saja resensi yang saya dapat kongsikan tentang buku Coconut Shade 1 ini. Kalau mengikut pandangan saya, buku ini sangatlah menarik perhatian. Lagi-lagi grafik pada kulit buku ini sangat-sangat cantik dan sangat-sangat dapat menarik hati para peminat buku-buku motivasi. Baiklah, saya sangat mengesyorkan anda semua membaca buku ini, kerana buku ini sungguh memberi inspirasi serta teladan dan dalam mengharungi hidup kita.
Antaranya, kita janganlah berputus asa dalam pekerjaan atau pembelajaran. Cuba hingga berjaya, dan saya akan mengakhiri resensi saya dengan serangkap pantun. Meniti senja biasan mentari, Mekah setitih menjelang kabut. Baca setiap hari, tak akan habis ilmu dituntut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.